Okay. Dah 11. Okey lah. Kita 12 10. Okay, so mula dengan baca doa dulu. Let's pray. Cikgu nak hari ni senang-senang cikgu pilih nama. Cikgu nak hari ni Aiman baca doa. Aiman. Ada mikrofon Aiman. Aiman, boleh baca doa? Ni ialah Azkar. Biasa Azkar boleh buka. Azkar. Tolong baca doa Azkar. Muhammad Ahmad Azkar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina wanzil alaina min khazari rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sekarang untuk memulakan kita punya kelas hari ini, kita nak main Squid Game. Cikgu nak masuk ke Kumo Space dan kita main Kumo Space. Kita main Squid Game di Kumo Space, tapi bukanlah main betul-betul pun, main biasa je sekejap. Cuma cikgu nasihatkan sekejap untuk kamu, kalau misalnya berat kamu punya ni, kamu punya Google Meet ni, kamu keluar sekejap nanti ya. Cikgu nasihatkan kalau kamu laptop ke ataupun telefon ke, cikgu nasihatkan kamu keluar dulu sekejap Google Meet, tak ada masalah nanti ya. Lepas tu bila kita habis main di Kumo Space, jadi kita masuk semula ke Google Meet. Boleh faham? Supaya tak begitu berat. Tapi biasanya kalau murid yang gunakan PC ataupun gunakan laptop, biasanya insya-Allah lah tidak ada apa-apa masalah. Okay? So cikgu tu dah ada orang share tu. Mungkin dia ingat dah tu. Okay, nah, boleh masuk. Masuk ke Kumo Space. Terima kasih. Masuk ke Kumo Space. Ingat, kamu boleh leave dulu Google Meet ni sekejap. Kamu leave dulu Google Meet ni sekejap. Nanti bila kita dah selesai buat aktiviti di Kumo Space, kita pun masuk semula ke Google Meet. Tapi kalau kamu gunakan laptop atau menggunakan PC, insya-Allah tak ada masalah. Jadi kamu boleh masuk sekarang. Cikgu tunggu kamu di room yang nama dia Squid Game. Okay. Cikgu akan keluarkan kamu daripada jadi co-host. Minta maaf. Okay. Baik. Okay. Okay lagi. Semua orang jadi peserta biasa dulu hari ni. 9. Apa dah? Okay, tolong masuk sekarang. Sebab sebenarnya bukanlah game betul-betul pun, nak main sambil ulang kaji. Okay, tu sila baca arahan. Sebenarnya minggu ini kita ada special tema, iaitu tema dia ialah tema Halloween. Tema Halloween.
So sebenarnya ada hantu-hantu duduk dekat dalam pusat kuarantin tu, tapi cikgu terpaksa buang sebab bunyi dia sangat menakutkan cikgu. Jadi cikgu buang dulu hari ni. Jadi kamu boleh pergi ambil air. Okey, kalau kamu tengok di kat hujung sana ada kita A, B, C, D. Saya rasa mungkin ada setengah kamu yang pernah main game ni. Bukan pernah main, pernah tengok ini. Okay. So cikgu rasa kamu pernah tengok video dia ke, ataupun pernah tengok satu ceritanya penuh ke, cikgu tak tahulah, tapi cikgu rasa kamu tahu siapa yang lambat sampai ke penghujung, dia akan kalah. So okay, berkumpul dulu di situ. Okay, cikgu nak bagi penerangan. Okay, dah berkumpul dah. Mana lagi orangnya? Okay lah, dengar ya. Okay, cikgu akan bacakan soalan. Jadi kamu akan buat pilihan untuk pergi ke A, B, C, D. Siapa yang salah, dia akan masuk ke pusat kuarantin. Jadi syukurlah hari ni tidak ada sebarang hantu untuk mengganggu kamu. Jadi kita bagi kamu duduk je dekat situ diam-diam. Makanlah snack dengan air tu, minum air tu sampai penuh. Tapi soalan dia. Okay. So kita akan tunjukkan soalan. Lepas tu siapa yang berjaya jawab soalan yang pertama, jadi kamu back to tempat yang gathering ni untuk kamu jawab soalan seterusnya. Siapa yang kekal sehingga ke soalan 10, kita kira dia sebagai pemenang. Okay? Okay, kita test dulu. Soalan dia bukanlah soalan yang susah pun. Ia adalah soalan yang cikgu dah bagi semalam. Dan cikgu tengok hanya 7 orang yang berjaya masuk dan jawab. Jadi cikgu nak ulang balik soalan tersebut. Okay. Cikgu nak share. Ni. Soalan yang semalam tu siapa yang dah jawab, mungkin dia akan dapat menyelamatkan diri lah. Sebab dia dah jawab. Siapa yang dah jawab tu mungkin dia dapat jawab sampai habis. Okay, kita pergi soalan yang pertama. Okay, cikgu besarkan lagi. Soalan ni bukan susah pun. Okay. Soalannya ialah, okay, bersedia ya? Soalannya, what is the meaning? Baru masuk. Okay, jap. Sekejap. Kaya ni. Dia. Tu Hafizu dah ada tu. Cikgu ni lambat nak tukar tab. Okay, so kita main dia. Kita baca soalan dan kita pilih A, B, C, D. Siapa yang pilih A, boleh pergi pada A. Okay, soalan dia yang pertama ialah, okay, what is the meaning of prediction? Apakah maksud prediction? Senang je soalan dia ni. Okay. Bunyi hantu. A, relating situation in previous time. B, explaining facts about phenomena. C, stating possible event in future. And C and D, describing thought on observation. Okay, cuba kamu pergi pada jawapan kamu. Cikgu kira sampai 3. Siapa yang lambat akan di-quarantine. A, B, C, D. A, B, C, D. Boleh pergi lari cari tempat dia. A ke B ke C ke D jawapan dia. Jangan ikut orang.
Okay. Nah. Okay, nampaknya ada yang berbelah bahagi B, C dan ada juga tak tahu D kot. Apa yang berlaku? Tak apa, mungkin ni kita bagi dulu trial yang kali pertama. Okay, jawapan yang sebenarnya ialah apa dia? A, B, C, D. Ni mungkin C. yang C, sebab yang ni yang jawab dengan betul ni sebab dia orang dah jawab dah semalam. Jadi dia orang memang tak ada masalah. Sepatutnya jawapan dia C, iaitu future event, ya, future event. Jadi kamu cari saja mana jawapannya ada jawapan future event. Tu sepatutnya. Okay, boleh go back to yang kedua. Go back to gathering place. Kita start soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi jawapan dia ialah C, stating possible event in future. Ada perkataan future, itulah dia punya clue dia. Okey, soalan nombor 2. Terus bersedia. Tengok. Kita tengok. Okey. Okey, cikgu akan tutup soalan selepas cikgu baca soalan supaya tidak mengganggu kamu nak pergi lari-lari. Okey, saya rasa cikgu rasa dah faham dah kot. Okey. Ini paling senang. What is the pattern for the house path? Okey, house path nombor 1, bentuk dia 1. House path nombor 2, 2. Nombor 3, 3 bentuk dia. So is it increase A? Is it B change and no change? Is it C decrease or D uniform? Increase A, B no change, decrease C, D uniform. A, B, C, D. A increase, B no change, C decrease, D uniform. Okay, nah. Mana satu dia punya pattern dia? Okay, cikgu kira, tengok 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sudah kamu mencapai jawapan? Tengok ada tak orang yang salah? Semua jawab A. Okey, bagus. Soalan nombor 2 ni nampaknya senang. Cikgu ambil gambar dulu satu. Sebab cikgu nak bagi tahu dengan main lari-lari. Okey. Kita pergi soalan nombor 3. Cepat. Back. Okay, main lari-lari PJ hari ni. PJ di dalam Kumo Space. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua lagi. Soalan yang ketiga. Kena buka tutup. Okay, tak apa. Soalan nombor 3 pun senang juga. What could be the next step? Okay, mungkin ni agak kecil, jadi cikgu besarkan dia. Okay. Ni pun senang. Siapa yang dah jawab memang dia tak ada masalah. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, cikgu rasa dah besar dah. Kamu sebenarnya sebagai peserta, kamu boleh besarkan skrin pada kamu punya sendiri. Nanti bila kamu dah siap baca soalan, kamu boleh tutup dia full screen. Okey, cikgu macam ni ya. Okey, apa kata cikgu besarkan dulu full screen juga. Okey. So mula-mula kamu tengok ada bintang warna biru, oranye, petak warna oranye, bintang warna hijau, love warna biru. Lepas tu bintang warna kuning, lepas tu ada lagi bulatan warna merah, bintang warna biru, lepas tu petak warna oranye. Okey, selepas petak warna oranye, predict what will happen for the next shape. Adakah bintang warna biru, adakah kotak warna oranye, kotak warna merah ataupun bintang warna hijau. Okey, kamu tengok kat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke seterusnya akan jadi warna apa? Okey. A, B, C, D. A, B, C, D. Apa kata guna ni?
A, B, C, D. Macam mana ni? Yang ni. Okay, mana satu? A, B, C, D. Mana ni? Faraliza apa? Aiman kan? Tak tahu ke? A, B, C, D. Okay. Okay, mana satu? A, B, C, D sepatutnya petak warna oren. Okay, tak apa. Nampaknya siapa tu yang lambat tu? Senang je. Okay, soalan yang ke seterusnya. Apa hal dia punya presentation ni? Okay, tak apa. Kita pergi soalan nombor 4. Berkumpul di situ. Okay. Cikgu setting balik. Kenapa dia tak nak? Okay. Window. Yang mana ni? Yang ni tutup. Okay. Okay, soalan nombor 4. Okay, sekejap. Barulah dia betul. Okay, semula. Soalan nombor 4. Okay, cikgu besarkan dia. A hypothesis is a collection of data, a build before conducting experiment, 2 sentences of conclusion ataupun explanation of the variable. Okay, ni ada susah sikit tapi dia ada clue dia. Hipotesis tu bila nak kena buat. Itu sebenarnya. Okay. Boleh cuba untuk teka-meneka. Kita tengok siapa yang kena. A, collection of data. B, build before conducting experiment. C, 2 sentences of conclusion. Adakah dia conclusion? D, explanation of the variable. A, B, C, D. Nampaknya Khair masih keliru dekat situ. Okay, cikgu kira 1, 2, 3. Oh, dia main-main ya. Okay, cikgu tahu sebenarnya. Khair nak jawab apa sebenarnya? A ke B? Okay, jawapan yang sebenarnya ialah apa? B, betul. Ya, build before we do experiment or investigation. Jadi, ingat tu, hipotesis tu adalah antara benda yang terawal. Okey, soalan nombor 5. Kita pergi sampai pukul 9. Kalau sempat pukul 9, habis 10 soalan, bagus juga. Kalau tidak, kita pergi buat benda lain lagi. Okey, nombor 5, sorry. Which one is suitable to communicate about electric conductor and insulator? Electric conductor and insulator. Ada 2 je. Nak tunjukkan 2 perbezaan. Adakah gunakan table, jadual A? Adakah guna graf B? Adakah guna diagram, gambar, rajah? Ataupun guna lakaran, sketching? A, table. B, graph. C, diagram. D, sketching. Okay, kita tengok siapa yang tak boleh jawab yang ni. Soalan paling senang ni. Ada 2 soalan senang cikgu sedia. 1, 2, 3, 4. Okay, jawapan dia ialah sepatutnya B ke A? Ramainya jawab B ni. Jawapan dia sepatutnya A. Jawapannya sepatutnya A, ya? Tu dia, ramai pula yang salah ya. Jadi yang salah tu sila masuk ke ruangan pusat kuarantin sekarang. Anda tu dah tersingkir. Masuk pusat kuarantin, pergi. Okey, cikgu bagi kamu. Kurung kamu dekat pusat kuarantin. Cikgu bagi kamu duduk dengan hantu.
Harap-harap hantu ni tak bising. Duduk sini. Kalau hantu tu bising, tak tahulah. Tapi hantu tu bising sebenarnya. Nah. Okay, dah buang. Sebab bunyi dia menakut. Duduk dalam keranda. Duduk dalam keranda kamu orang. Cikgu bukan takut hantu, tapi tahulah kenapa bunyi dalam Kumo Space ni begitu dahsyat je. Cikgu debar lah. Cikgu terfikir-fikir semalam bunyi hantu tu. Okey, sebentar. Okey, sila makan. Sila duduk di dalam tu diam-diam. Okey. Baiklah, kita pergi soalan seterusnya untuk kita tentukan siapakah juara dia. Nampaknya sekarang dekat sini ada Muhammad Hafizo dengan Khair je. Oh, ya ke? Yang lain sila beri sila beri sokongan anda ya. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan yang senang nampaknya sudah habis. Kita pergi soalan yang susah. Okay, which of the following is suitably presented in sketching? Yang mana yang paling sesuai untuk kita buat lakaran? Lakaran, sketching. So, is it A, color of eye, pupils? Is it B, speed of cycling athlete? Or C, human respiratory system? Or types of reading materials in D? Mana satu? Okay, dia dah pergi dah. Kita tengok jawab. A, B, C, D. Yang mana yang betul? Oh, nampaknya ada orang dah tahu jawapan sebab dia dah jawab. A dengan B tu ataupun C atau D. Okay, jawapan dia memang C. Ya, betul. Jawapan dia ialah C. Okey, tahniah. Bagus. Okey. Yang seterusnya ni kita ada 6 minit. Okey, jadi cikgu nak cepatkan dia. Okey, soalan yang seterusnya. Determine the suitable manipulated variable for the investigation below. Ahmad wants to investigate volume of cow. Dia nak investigate volume of cow milk produced every month. So, what should be manipulated? Apa yang sepatutnya dia kawal? A, weight of cow meat. B, type of cow breed, jenis lembu. C, mass of grass feed. Or D, number of cows. Nak beri yang mana supaya susu dia bertambah? Tu sebenarnya soalan dia. Mana yang boleh kamu kawal supaya susu dia bertambah? Okey, 1, 2, 3. Jawapan dia ialah tiru. Khair tiru. Oh, okey, nampaknya nampak dia dah kata dekat situ sebab apa? Seorang ya dah jawab. Seorang lagi belum jawab, ya. Okey, soalan nombor 8. Okey. Kita dah tahu dah memang Hafizo jawab semua betul dah. Kita dah tahu. Okey, apa kata kita bagi chance untuk semua orang untuk masuk semula untuk soalan 8, 9 dan 10. Semua boleh main semula. Dah rehat kan? Kita sambung balik. Sambung PJ dah, semua dah rehat. Semua dah siap berehat. Dan ni jom cepat. Sebelum cikgu baca soalan nombor 8. Jangan lama-lama duduk sana. Nanti ada orang baca Yasin. Okey. Amani duduk dekat sini. Berkumpul di situ. Khair Arifin. Okey, kita baca soalan nombor 8. Cikgu akan kira 1, 2, 3. Terus kita tutup soalan dia. Baca dengar baik-baik. Okey, soalan nombor 8. What is the best solution to increase time taken by toy car to reach a destination? Macam mana nak menambah masa bagi kereta mainan? Menambah masa untuk kereta mainan. So is it kita mass of load? A, tambahkan beban dia. Ataupun C and B, kurangkan dia punya geseran.
C, tambahkan dia punya gear. D, tambahkan tayar. Yang mana yang boleh menambah masa? Yang mana boleh menambah masa? Adakah menambah beban, menambah daya geseran, A, B, C, D, menambah gear ataupun menambah bilangan tayar? Yang mana boleh menambah masa? Okey, fikir baik-baik. Kalau nak tambah masa ni mana satu? A, B, C, D. Cikgu kira sampai 3. 1. Buat pilihan sekarang. 2. Okey, 3. Oh, nampaknya semua dah dapat jawapannya, iaitu maaf ni, apa hal ni seorang ni? Oh, dia tahu dah. Okey, A jawapan dia. Okey, good. Baik, kita pergi soalan yang ke-9. Sila pergi ke tempat gathering. Okey, soalan yang ke-9 dan soalan yang ke-10. Sempatlah timing cikgu. Ada 2 soalan lagi, lepas tu kita akan keluar daripada Komo Space, kita back to Google Meet nanti. Okay, soalan nombor 9 ialah grouping animals based on number of legs. Membuat kumpulan berdasarkan bilangan kaki haiwan ialah kemahiran A, classifying, B, using numbers, C, collecting data, D, interpreting data. Hafizul jangan jawab dulu. Hafizul duduk diam-diam dulu. Kita bagi dulu orang lain kira. Duduk situ dulu Hafizul. Okey, 1 kira, 2 buat pilihan sekarang. 2.5. 2 suku. 2 T. Hafizul mana Hafizul? T. Mana satu? Buat betul-betul pilihan kamu Dani. Duduk betul-betul, jangan duduk dekat tengah. A atau B. A, B, C, D. Ya, A jawapan dia. Tu paling senang saja. Membuat kumpulan. Membuat kumpulan ialah kamu buat classifying. Okay, so kita pergi soalan yang ke-10. Adakah soalan yang senang juga? Okay, kita save dulu ni. Okay, soalan yang ke-10 harap-harapnya tak lama menyusahkan kamu. Okay, apakah skill? What skill involved when investigating a melting ice cream? Apakah yang kamu gunakan? Kemahiran apa ketika kamu lihat ice cream cair? Adakah A, making conclusion, B, controlling variable, mengawal pun boleh ubah, C, defining operationally, ataupun relating space and time. D, A, B, C, D. Cikgu kira sampai 3. Kira 1, 2. Buat pilihan sekarang. A, B, C, D. Mana-mana? A, B, C, D. Is it making conclusion? Is it B, controlling variable? Is it C, defining operationally? Or D, relating space and time? Okay. Mana? Okay, 1, 2. Siapa yang tak buat pilihan dikira kalah. 3. Okay, sebenarnya bila ice cream itu cair, kita tengok perubahan space and time. Jadi jawapannya ialah D. Okay, cikgu ambil gambar ni sekejap. Okay, nampaknya kamu pun keliru nak pilih mana satu. Lagipun cikgu tahu sebenarnya soalan dia tu kecil. Jadi dia memberi kelebihan kepada orang yang sudah jawab soalan cikgu pada sesi kelas offline. Jadi Aina Syuhada boleh pergi masuk keranda, Azkar boleh masuk keranda, Alisha boleh masuk keranda, Siti Hadira semua, Farah Aiman pergi masuk keranda. Okay, saya bagi hantu supaya teman dengan kamu sekarang. Oh, mana dia hantu tadi? Bagi kucing lah. Hantu tu bunyi dia memang begitu menakutkan. Spooky mirror, cuba. Duduk dengan Halloween tu, makan kamu candy tu semua. Okay, tahniah kepada yang berjaya buat pilihan dengan betul, iaitu seramai 4 orang. Aiman duduk dekat tengah, dia blur ni. Mungkin dia kalau dalam Squid Game ni mungkin dia yang kena tembak dekat tengah jalan ya. Okay, kucing tu dah panggil kamu. Okay. Okay, berapa orang yang kena quarantine tu kita ambil gambar dulu.
bunyi hantu ke kucing macam ni. Begitu menakutkan. Kucing tak menakutkan lah, bunyi hantu yang menakutkan. Apa hal jadi macam tu? Okeylah. Baik, kita boleh masuk semula ke Google Meet. Kamu boleh exit room. Lain kali kita cuba main di tepi kolam lagi lain kali. Kalau cikgu rasa dah boring explore ni, cikgu akan explore special chat dan sebagainya lagi. InsyaAllah next time. Okay, kamu boleh exit room, pergi ke Google Meet semula. Cikgu bagi link dekat kamu kalau in case kamu terlupa. Okay, sekejap. Kucing tu. Siapa yang menyeksa kucing tu ya? Cikgu bagi dekat ruangan chat ni link. Kamu boleh masuk ke Google Meet semula. Cikgu tunggu dekat sana. Okay. Okay. Kita balik semula ke Google Meet. Okay, terima kasih kerana bermain dengan baik. Cikgu rasa ada kelebihannya kepada murid yang dah buat soalan tu lebih awal memang. Jadi kamu kelas dojo bagi markah. Okay, betul juga kan, bagi markah dengan kamu. Okay. Memang cikgu tahu, memang ini markah ni dikejar-kejar, bukan kelas kamu saja, kelas lain pun suka hati. Yang masuk awal jangan risau tentang kehadiran. Kalau kamu stay sampai ke habis kelas, kita bagi kamu point lebih besar. Cikgu tengok ada yang dah 80, jadi kalau cikgu bagi markah dekat sini, Hafizul ni dah nak 80, jadi siapa yang menang tadi? 4 orang kan. So kita bagi dengan yang 4 orang yang menang dulu. Kita bagi dia tak ada yang menang ke, cikgu belum tambah. Cikgu bagi working hard lah. Nanti untuk kehadiran bila di akhir kelas cikgu akan bagi. Sebab cikgu nak kehadiran tu based on siapa yang hadir dari awal sampai akhir. Kalau kamu masuk lambat tak apa, pastikan kamu masuk dan stay sampai akhir. Sebab cikgu diberitahu ada yang kelas-kelas tertentu murid hanya hadir, lepas tu bila kehadiran dah diberi, lepas tu dia pun ciao. Kita tak mau dia bella ciao, kita nak dia stay. Okay, Hafizul lagi. Khair pun dah 80. Kalau cikgu bagi 10 markah ni, lepas ni habis lah. Siapa lagi? 2 orang Akmal. Siapa? Akmal, siapa seorang lagi? Ada 4 orang dah, lupa dah cikgu. Aduh. Dani ke? Ni kan dia. Arifin dah letak. Kai Arifin dah tadi. Dani okeylah. Okay, nampaknya kita punya pusingan penamat untuk kelas dojo ni akan habis dalam mungkin bulan November nanti. Jadi kita akan reset dia, kita akan tengok balik apa yang akan berlaku. Ataupun mungkin cikgu akan pindahkan kamu punya point tu nanti. Kalau cikgu rajin, cikgu akan explore satu lagi, dia orang cakap class craft. Cikgu ada dengar dia orang cakap best boleh bagi point juga. Jadi nanti kita tengok. Sabar. Sebab ada 6 kelas nak kena explore. Cikgu rasa macam banyak sangat. Okay. So kita banyak, ada 6 kelas. Cikgu pun macam tu lah. Kalau kelas tahun 1 dia orang tak nak banyak-banyak. Kalau tahun 6 ni cikgu tahu dia orang memang suka benda-benda yang gaming ni macam tu lah. Okay ya. So kita buat kelas kit 2 latihan, 2 muka surat. Lepas tu kalau sempat kita akan main blue card. Lepas tu cikgu akan tambah markah untuk kehadiran kepada yang stay. Sebab cikgu pun diberitahu bahawa kita nak bukan kehadiran, kita nak bagi markah kepada murid yang hadir aktif. So saya menerima arahan begitu juga. Hadiah akan disediakan oleh unit counselling nanti. Jadi tak sabar juga cikgu nak tengok apa hadiah-hadiah adakah menarik. Cikgu ada cakap dengan mereka, cikgu bagi tahu dengan diorang kalau boleh cikgu nak hadiah ICT, sebab hadiah ICT lah lebih menarik sekarang musim-musim PDPR ni. Okay, cikgu bagi kamu link. Seperti biasa kamu masuk dengan menggunakan
6C di depan. Kita buat ni cepat-cepat. Soalan hari ni, soalan muka surat 1 senang. Soalan muka surat 2 je yang ada sedikit mencabar. Soalan muka surat 1 dia senang saja. Okey, boleh masuk, kita buat bersama-sama. Cikgu pun nak bersedia. Jangan lupa untuk tulis 6C pada nama murid, supaya kita dapat trace record kamu sehingga habis kita gunakan kelas kit ni. Okey, nak masuk? Cikgu pun akan masuk sebagai murid. Okey, apa dia Jo Mama tu? Okey, cikgu tutuplah chatting ni. Macam-macam dah ni chatting ni. Saya rasa 6C agak terkawal lah kalau kamu chatting. Cikgu tak ada masalah. Sambil kamu chatting, kamu boleh chat. Kamu boleh fokus. Okey, so cikgu masuk sebagai murid. Jangan lupa untuk tuliskan 6C di depan. Dan tuliskan nama kamu. Cikgu sarankan dua nama sebab kalau kamu guna panjang nanti takut tak ingat. Atau kalau terlalu pendek pun takut tak ingat. Jadi 2 nama yang biasa untuk nama kamu. Kalau nama kamu memang 3, tak apalah, gunalah 3, tak ada masalah. Asalkan kamu ingat. Okey, kita jawab ni muka surat 1 dulu. Okey, muka surat 1 dan seperti biasa, siapa yang memberi idea, hari ni tak nak bagi yang memberi idea. Cikgu nak jawapan yang betul saja sebab soalan cikgu buat hari ni senang. Siapa yang jawab dengan betul, cikgu akan tambahkan markah kamu dekat kelas dojo. Jadi rebutlah peluang untuk menjawab dan berfikir dulu. Okey, tuliskan nama kamu seperti biasa. Okey, cikgu akan check kamu punya hasil kerja sekarang. Siapa yang dah masuk? Kalau ada problem untuk masuk ke kelas kit, tolong maklum cikgu dengan segera. Muka surat 1 je dulu. Muka surat 1 sahaja. Senang je muka surat 1 tu paling senang. Muka surat 2 barulah nanti kita mencabar sikit. 6C Ahmad Azkar. Mana satu? Okey, tak apa macam ni. Ni ya. Okey, dan macam ni. Cikgu filterkan dia supaya sekejap mana dah? Lupa. Okey ni, cikgu filterkan supaya yang online saja, yang boleh masuk saja yang kita boleh nampak. Senang. Jadi siapa yang belum berjaya masuk tolong bagi tahu supaya nanti tak ketinggalan. Okey, so sekarang kalau tengok dari sini tak sampai 10 yang dah masuk. Harap yang lain boleh cepat-cepat masuk. Apalah kalau lupa nama kamu masuk je hari ni, tak apa, hari ni lembaran kerja yang baru. Kelas kit tu, siapa lagi belum? Kalau tengok dekat sini sepatutnya ada, sekurang-kurangnya ada 14. Okey, cikgu nak start cepat ni ya. Okey, tuliskan nama kamu. Okey, kamu nak tulis pakai typewriter ke nak pakai pen pun boleh. Okey. Segera baca soalan. Soalan dia tiba-tiba je keluar tentang satu keputusan. Jadi mungkin dia akan mengelirukan, tapi kalau kita relax, kita sebenarnya not because opaque window, dia itu ialah sifat dia. Itu bukan inferen dia. Cuba fikir. Cikgu nak pakai pen warna merah. Dia bukan kerana dia opaque. Dia opaque tu ialah sifat bahan. Inferen dia kerana apa? Apa yang menyebabkan dia opaque? You are almost there sudah. Okay, so cikgu 6X. Okay, kita tengok dekat soalan ni. Dia kata write your answers in the space given. Neighbors, window, X and Y. Kalau X, dia kata cannot be seen at all. Cannot be seen at all. Tidak boleh lihat langsung rumah jiran dia tu. Bukan rumah, maksudnya dalam rumah jiran tu. Kamu fahamkan situasi ni? Kalau dia gunakan window Y ni pula, yang jiran Y ni, kita boleh tengok pula dia duduk dalam rumah tu apa yang berlaku. A nombor 1 ni, dia bukan sebab dia opaque ataupun dia transparent ataupun dia translucent. Bukan. Dia ada reason yang lain. Cuba fikirkan apa yang menyebabkan dia tu opaque ataupun dia translucent ataupun transparent. Kamu boleh skip tu dulu, jawab dulu soalan nombor 2 which is easier for you. Predict the property of window X and window Y. Bukan window XP ke window ini. Okay, window X
Yang mana window Y, yang mana? Okey, cikgu nak pergi semak kerja murid sekarang. Nombor 3 tu, okey, nampak macam tricky tapi sebenarnya ia adalah bebas. In your opinion, which window is suitable to be used for a car? Nak gunakan untuk kereta. Yang mana yang sesuai? Nak guna yang tak boleh nampak langsung ataupun nak guna yang boleh nampak semua? Kita bagi soalan ini, kita panggil dia sebagai open-ended kerana kamu ada jawapan dan kebebasan untuk memberi sebab. Okey. Akmal dah start jawab soalan nombor 2, very good. Cikgu rasa soalan nombor 2 ni memang tak ada masalah. Window X, kamu cakap dia sebagai, okey, cikgu terus semaklah sebab dia memang betul, tak ada masalah. Okey, bagus. Saya rasa soalan yang A tu kamu kena fikirkan. Soalan nombor 3, kalau kamu pilih dia window X, cikgu nak baca jawapan kamu, apa sebab dia. Kalau kamu pilih dia window Y, cikgu nak baca kamu punya sebab dia. Itu yang penting. Okay, betul, very good. Okay, pilih X. I don't want people to watch me while. Okay, tak apa, jawab dulu. Kalau kamu tak pandai bahasa Melayu, cikgu benarkan kamu tulis dulu bahasa Inggeris. Kalau kamu tak pandai bahasa Inggeris, kamu tulis dulu dalam bahasa Melayu. Okay, so sekejap. Cikgu nak beritahu dengan Hafizul. Okay, Hafizul, ni jawapan kamu ni ya. Okay, satu kotak dengan satu saja jawapan. Jangan satu kotak, dua jawapan. Faham tak ni? Yang ni, yang window X ni kamu kena pilih. Kalau dia kamu kata translucent, satu saja. Jangan jawab dua sebab satu markah untuk satu jawapan saja. Kalau kamu dah jawab dua, dia akan cakap lebih lah. Saya tak ingat istilah tu, Cikgu Wong daripada SK St. Joseph ada ajar dengan cikgu. So ini jawapan yang betul. Okay. Fikirkan untuk soalan nombor 3 dan soalan nombor 1. So you can escape from police. Okay. Boleh fikirkan dengan betul. Boleh jadi juga. Tak juga masalah, jawapan dia betul. Okay, kenapa nak pilih yang tak boleh nampak dan kenapa nak pilih yang boleh nampak? Okay, very good. No Alisha, apa yang berlaku? Kenapa dia? Okay. Yes, you are doing good. Okay. Window X, Y, X. Okay, kenapa pilih X? Ramai yang murid pilih X. Okay, ada seorang yang pilih Y. Kita nak menguji minda. Macam itulah lebih kurang. Ataupun kita kata berfikiran kritis. Sebab apa cakap kritis? Sebab kamu boleh jadi betul, kamu boleh jadi salah. Okay. Asalkan sebab kamu tu tepat. Okay, Khairi pula tadi. K6C. Kari. Okay. Saya rasa setakat ini okay, can clearly see what objects are moving in front of their eyes. Okay, apa kata cikgu terus tick dulu. Tapi cikgu tak nak cakap dulu apa dia punya sebab tu, adakah betul ataupun salah. Okay, cikgu nak tengok lagi yang lain. Sekurang-kurangnya kamu jawab dulu nombor 3. Sekurang-kurangnya. Nombor 1 mungkin ada yang tak ingat sebab dia sebenarnya tajuk tahun 4. Kalau ada Munkamek luar gelap, okey. Askar jangan jawab satu jawapan, ni jawapan Askar ni ya. Askar jangan jawab satu kotak untuk dua jawapan. Itu dikira lebih. Kalau lebih, dia akan kira salah. Right cancels wrong. Okey, cikgu explain nanti sekejap. Right cancels wrong. Okey. Ni window X memang opaque, memang itu jawapan dia. Tapi sekarang untuk Y, kamu kena buat pilihan dengan betul. Okay, so betul, transparent. Senang je soalan ni. So cikgu nak, okay. Tapi cikgu tengok antara banyak-banyak ni, tak ramai yang jawab soalan nombor 3. Okay, Khair dah jawab. Dia cakap sebab dia nak tengok benda yang di luar. Ada yang belum, okay. Tak apa, bahasa Melayu, bahasa yang tunggal langgang pun tak apa, cikgu tak marah. Cikgu bukan guru bahasa Inggeris. Dah jawab nombor 3. Okey, sekejap. Okey, mana Dani punya? Apa jawapan Dani? Ni. Hafizul, apakah sebab dia kata dia nak escape from police? Okey, betul lah.
Sebab memang sekarang ni itu salah satu sebab kita pasang tinted pada kereta kita, because if I want to do something privately, people won't see what I'm doing. Okay, very good, betul. Sekejap, cikgu tick terus. Okay. Lagi Hafizul tadi dia dah jawab, cikgu tick terus. Dia cakap X kerana itu membantu dia escape from police. Tapi cikgu rasa sebenarnya bukanlah dia berniat buruk. Cikgu tahu sebenarnya Hafizul nak cakap kalau boleh tak nak polis tahu. Macam itulah. Sama juga ni macam ni. Bila ada roadblocks ataupun apa-apa, jadi kita dapat mengelakkan, menyelamatkan diri. Jadi polis pun tak. Okay, window Y kenapa? Azkar cakap window Y kerana so that light can travel through it. But why? Okay, cikgu gariskan saja tapi cikgu tick dulu. Okay, so because window A is not straight, therefore light can travel through it. Okay, almost there. Not straight. Apa yang not straight tu ya? Apa kata cikgu potong dekat sini? Not straight ni. Okay. Okay. Cikgu rasa yang lain mana? Kalau yang lain tak boleh masuk kelas kit, tolong beritahu dengan cikgu. Jangan diam-diam saja sebab cikgu nak pastikan semua murid ini kita kira sebagai latih tubi kepada kamu. Dan seperti yang cikgu dah maklum dengan kamu, kita sedang bersedia untuk peperiksaan. Kalau ada ke, kalau tak ada ke, kita bersedia. Okay, dah jawab nombor 1. Okay, so sekarang okay, Dani cakap dia jawab nombor 1. Because neighbors in the lighthouse turn off. No, it's not related to light. Okay, cikgu jawab sekarang. Okay, apa kata cikgu jawab dulu yang ni? Memang dah siap, dah jawab yang ni, iaitu window X is opaque, window Y is transparent. Okay, so kita pergi dulu soalan nombor 1. Okay, kenapa kamu tak boleh tengok semua image pada window X tu? Why images cannot be seen through at all kalau jiran tu menggunakan window X? Because okay, cikgu gunakan warna merah because window X allow or not allow? Does not allow light to pass through. Itu jawapan dia. Opaque tu ialah sifat dia. Kenapa dia opaque? Kerana dia tidak membenarkan cahaya melepasinya ataupun melaluinya. Tadi gunakan travel kan? Cikgu terima perkataan travel tu, tapi perkataan pass through tu ialah bermaksud melaluinya. Kamu boleh salin jawapan ini sekarang. Okay, salin jawapan ini sekarang. Okay, boleh ya? Because light. Patutlah cikgu tak share. Okay, because window X does not allow light to pass through. Itu jawapan dia ya. Okay, cikgu. Okay, very good. Kenapa pergi kecil kan? Okay, boleh salin Okay, kita pergi soalan yang ke-3. Okay, untuk soalan ini cikgu cakap kamu boleh pilih sama ada nak jawab yes, kamu nak jawab X ataupun Y kerana dia adalah soalan open-ended. Okay, so window ni kalau kamu jawab ini, apa kata cikgu gunakan warna yang berbeza? Cikgu gunakan warna hijau untuk window X. Okay, kalau kamu jawab window X, mungkin ada sebab kamu tersendirilah. Okay, jadi cikgu jawab 2, merah dengan hijau. Dua-dua betul. Asalkan kamu punya Y ni ialah tepat. So kalau kamu cakap kamu gunakan window X, okay, contohnya kenapa kita nak kereta kita gelap? Tadi ada yang cakap kita tak nak orang tengok. Okay, so because cikgu ringkaskan for privacy, okay, ataupun escape from apa kita nak cakap? Escape from
danger of outsider. Bila orang tengok apa yang ada dalam sorry ni warna hijau. Bila orang tengok apa ada dalam kereta kita, jadi dia tahu dalam kereta kita ni ada aksesori mahal contohnya. Jadi dia pun curi steering mahal ke apa lagi gear mahal ke, jadi dia curi aksesori tu. Jadi dia tutupkan semua tu supaya dia selamat daripada kecurian ataupun culprit. Tahu culprit penjenayah. So saya rasa kamu tahu. So untuk privacy tadi macam yang tadi dia cakap tak nak tengok, tak nak bagi orang tengok apa yang kita buat di dalam kereta ke sebagainya. Itu privacy. Lepas tu satu lagi dia adalah untuk kita selamat. Jadi saya rasa ada kaitan macam yang tadi kamu cakap, tak nak tengok, tak nak bagi polis tengok dan sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan yang kedua ni, escape from danger. Okay, ataupun safe from outsider or culprit. Memang dalam kereta kita ada simpan macam-macam. Kadang-kadang tu kita terlupa beg duit kita ada dalam kereta, lepas tu kita pergi ATM ke, kita pergi ke kedai ke, kita tertinggal beg duit dalam kereta. Nanti kalau misalnya orang tengok apa yang ada dalam kereta kita, dia pun tahu dalam kereta kita ada barang berharga. Tetapi satu yang cikgu nak kaitkan dekat sini, iaitu jawapan yang kalau boleh murid fikirkan ialah sebenarnya ia lebih kepada kita nak tak nak bagi kereta kita rasa panas. So avoid the car from getting hot. Sebab bila cahaya terlalu banyak masuk, kita akan rasa panas. Memang kita boleh buka aircon, tapi kamu boleh bandingkan Fizul, kalau kereta kita tak ada tinted dan kereta kita ada tinted, cahaya yang masuk tu tetap rasa panas. Rasa sejuk tapi macam cahaya yang memancar tu tetap rasa panas. So it is good. Guna aircon memang rasa sejuk, tapi cahaya yang masuk tu akan menyebabkan rasa panas juga. Lagipun pengalaman cikgu sendiri yang dulu tak pakai tinted, bila kamu hidupkan aircon, kamu akan rasa lambat betul aircon tu nak sejukkan kereta. Kereta cikgu sendiri. Okey, sekarang kita nak jawab yang kepada window wide. Okey, kalau kita pilih window wide, dia kata boleh nampak semua. Okey, so ini juga adalah untuk safety. So, bila kamu tengok ada kereta yang okey, macam ginilah cikgu cakap. Okey. Cikgu ni kalau bercakap dengan nak menulis jadi tak ingat. Okay. To help people identify passenger in the car. Okay. Kalau kamu naik kapal terbang, okay, dia cakap macam ini. Sebelum berlepas dan semasa mendarat, kamu mesti buka tingkap. Betul tidak? Sebab apa kena buka tingkap tu? Sebab dia seandainya berlaku masalah ketika berlepas dan ketika kamu mendarat, let's say accident, ni kapal terbang, let's say accident. Jadi apa yang berlaku? Jadi orang yang datang untuk menyelamatkan kamu, dia akan tengok, dalam tu ada passenger, dekat mana ada passenger. Jadi dia tengok melalui tingkap. Kalau kamu tutup tingkap, jadi dia tak dapat identify kamu ada dekat dalam sana. Jadi kereta pun macam tu juga. Kalau kereta kamu tiba-tiba jatuh dalam tempat yang dalam, jadi orang nak tengok ada tak orang terselamat ataupun orang yang masih terperangkap di dalam kereta. Jadi dia pun pergi tengok melalui tingkap. Kalau tingkap kamu terlalu gelap, jadi dia akan anggap kamu tidak ada di dalam sana. Okay, lepas tu ada lagi yang cakap tadi, so that we can see clear vision di luar sana. Okay, so cikgu tambah dekat sini, for clear vision during while driving. Bila kamu memandu, jadi kamu boleh tengok semuanya dengan jelas berbanding dengan kereta kamu kalau dia gelap. Betul lah, sebab especially kalau kereta kita tinted, waktu malam kita akan nampak di luar tu sedikit gelap. Tapi kalau kereta tidak ada tinted, kita boleh nampak semuanya dengan cerah. Okay, so ada banyak reason sebenarnya. Kalau kita gelap, sebenarnya kita boleh mengelakkan mata kita silau.
cahaya lampu jalan tu dia silau, dan kita tengok juga ada kenderaan lain yang ada pakai lampu warna putih dan sebagainya, dia boleh menyakitkan mata kita. Boleh jadi juga itu adalah satu sebab kita pilih window X. Dan window Y ni saya tengok ada yang pilih ni, ada yang cakap untuk tengok di luar dan sebagainya, dan ada yang mungkin cakap dah pakai aircon jadi tak payahlah pakai cermin-cermin yang cerah lagi dan sebagainya. Itu adalah kita punya opinion. So ini open ended. Okay, cikgu nak explain dekat sini satu benda, iaitu ni mungkinlah sebab dah tak ada exam jadi tak perlu, tapi cikgu buat je lah. So dia ada satu istilah dinamakan sebagai RCW. Cikgu diberitahu dulu oleh cikgu-cikgu yang pandai memeriksa kertas ni. Right cancels wrong. Right betul, cancel membatalkan wrong, ataupun dia boleh jadi wrong cancels right. Dia boleh antara dua tu lah. Jadi bila kamu jawab lebih, pemeriksa akan tanda antara ni, RCW ataupun WCR. Jadi bila lebih, dia kata yang betul tadi tu menyebabkan kamu jadi salah. Jadi jangan jawab lebih. Itu je nak pesan ya. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua nampaknya ada masa dalam 5 minit. Apa kata cikgu? Bagi masa 2 minit untuk jawab, dan masa tu juga cikgu akan terus share jawapan. Terus berfikir. Dah ke jawab? Lajunya. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 1A. Siapa nak bagi tahu cikgu apa jawapan dia? Paling senang sekali. Cikgu terus bagi kelas dojo point. Number of books. Yes, very good Azkar. Number of books. Belum salin yang mana? Salin page 1. Yang mana soalan nombor? Ni ke? Tapi jawapan kamu tu dah betul dah. Soalan nombor 3 tu. Yang ni ke? Yang ni? Yang ni lah. Soalan nombor 3 tu cikgu kira betul. Ni. Because window X does not light allowed to pass through. Okay, thank you Hafizu dah bantu kawan kamu. Okay, Azkar cikgu bagi jawapan betul satu. Correct answer. Okay, bagi juga dengan yang lain nanti ya. Cikgu akan tambahkan dengan yang idea tadi. Okay, sekejap. Mana ni? Dah keliru. Ni. Ni dan ni punya. Ni dekat sini. Okay. Boleh ya? Okay, yang pertama tadi dah dijawab. Number of books. Okay, B, siapa nak tolong jawab? Selain daripada Azkar. Apakah responding variable yang tepat untuk soalan ini? Different tak payah buang-buang. Distance travel. Yes, Akmal. Distance travel by toy. Kan? Different tu tak payah. Distance travel by toy car. Okay. Kat situ senang je. Okay, cikgu terus tambah untuk Akmal dan Nish. Correct answer. Okay, lagi. Mana dah? Okay, constant variable. Siapa nak tolong? Is there anyone? Type of toy car. Type of toy car yang betul-betul ada kaitan dengan eksperimen ni. Cikgu nak satu. Type of toy car. Okay, cikgu nanti cikgu bagi kamu punya give idea lah. Oh, surface. Betul-betul. Apa dia Kai? Type of surface. Very good. Tu yang nak. Tu yang cikgu nak. Type of surface. Kaya ke? Siapa hantu toyol ni? Kaya lah. Okay. So kita bagi correct answer. Kemal kita bagi give idea dengan Azkar. Okay, type of car tu memang betul. Type of toy car. Nanti kita nak betul-betul yang ada kaitan dengan kita punya eksperimen ya. Okay, kemudian kita pergi kepada pattern. Paling senang sekali. Yes, Akmal. Increase. Hafizu. Okay, cikgu tambah juga 2 orang lah. Okay, correct answer. Increase. Paling senang. Okay. What about number 3? Also senang juga. Predict distance travel by toy car if 2 books are used. Macam mana nak kira dia? 19 dengan 15. Berapa beza dia? 4. 15, 11, 4. Jadi kalau kita guna 2 buku, 11 tolak 4. Bukan 5 hingga 6. Yes, 7 berapa? 7
sentimeter Hafizu 7 sentimeter. Okay, cikgu tambahlah idea untuk kamu tu. 7 sentimeter 3 orang. Okay, 7 sentimeter. Sikit lagi nak sampai 90 dah. Ada orang sedang mengejar nampaknya ya. Okay, kita bagi give idea. Kita bagi Azkar juga give idea. Akmal, yang perempuan tu type-typekan jawapan. Cikgu sedang membaca ni sekarang. Kamu jangan risau sekejap. Okay, 7. Okay, yes, okay. Sekarang soalan yang last kali, make a conclusion for Alice investigation. Gunakan if then. Okay, Akmal dah cepat jawab. If the number of book increase, distance by toy car can be further. Okay, kita tukar sajalah can be further tu jadi increase Akmal lah. If betul lah tu jawapan tu, cikgu akan bagi betul. Cikgu rasa pemeriksa lain pun akan bagi betul. If number of books, tengok tu, increase, okay, then distance travel by toy car increase. Tu je. Tu sahaja, senang je. Nak tak bawah lah yang ni. Biar dia nampak. Okay, boleh? So dah. Okay, Hafizul can be increased. Okay, sama je jawapan dia tadi. Okay, good job. So kita bagilah give idea. Yang lain tu tolong bagi idea juga. Ya, lain kali kita mana lagi? Okay, berapa dah? 85, 82. Nampaknya ada orang sedang mengejar-ngejar ni. Okey lah, cikgu rasa tak sempat dah nak main game. Tapi cikgu rasa kamu nak main game? Apa hal yang dia bagi sini ni? Mau tapi main game apa? Okay, sekejap cikgu punya page ni. Kenapa dia jadi okay, turun. Okay dah. Okay, sudah. Kehadiran. Yes, kehadiran. Kehadiran. Okay, so sikit senarai yang bertahan daripada 7.45 sampai 9.30 ni ya. Mana ni? Okay, kita tengok list ni orang yang bertahan ni. Okay, Ahmad Azkar. Kita bagi apa kata cikgu ubah yang ni. Okay, dah betul. Ahmad Azkar, Ahmas, Aina, mana dah? Akmal, Aiman. Terima kasihlah remindkan cikgu. Kahir Arifin. Okay. Bashir. Dani. Izul. Hermira. Alisha. Amani. Okay, Siti Hadira. Oh, Siti Hadira ni paling tinggi yang untuk perempuan ya, betul tak? 70. Yes. Aina 80. Okay. Alisha 61. Okay. So, kita akan stop recording untuk kehadiran ni. Cikgu dah bagi. Okay. So, kelas dojo settle lah. Kelas dojo settle. Aina. Arifin. Tak apa, kita bagi kehadiran tu kepada yang kekal sehingga akhir supaya kita tahu kehadiran kamu. Okay, so ini kita boleh ini kan. Okay, cikgu boleh tutup. Okay, sambil tu cikgu bagi stiker. Bahasa kita bagi good job.
Cikgu ada stiker baru. Okay, duduk sini. Okay, muka surat 2. Siap ke dia salin? Yes. Good job. Lagi. Ni. Okay, good job. Lagi. Surat 2 siap tak salin? Kalau tak siap salin tak nak bagi stiker ni. Kita bagi benda lain. Okay, good job. Okay, Hafizul. Dia akan bagi point. Kalau kamu tengok kamu punya ni dia akan bagi point. Okay, good job. Okay, surat 1. Good job. Cepatlah. Okay. Cikgu alih ni sekejap. Okay, good job lagi. Lupa tulis nama. Sila tulis nama ya, Irmira. Okay, dah. Jangan lupa tulis nama. People can see what we are doing inside. Yes. That is brilliant. Betul tu. Nah. Okay, good job juga. Nampaknya. Okay. Okay. Jangan mengejek cikgu punya stiker. Cikgu guna manual je. Okay. Siti Hadira kata because police traffic can see us clearly and if something bad happen people can see us. Ni betul tu. Bukannya kita jangan takut kepada polis. Ya Hafizul, jangan takut. Polis kerja dia lah, macam cikgu juga. Kerja cikgu, kerja doktor, dia orang tu tidak menyusahkan kita kalau kita bekerja sama, insyaAllah. Boleh tengok clearly. Okay, ni dah. Okay, dah siap salin. Okay, so semua sudah siap disemak. Alamak. Semua sudah siap disemak dan semua sudah siap hantar kerja dengan sempurna. Okay, terima kasih. Okay, cikgu akan stop recording di sini. Terima kasih kerana hadir. Kita nak main apa ya? Main apa? Luka lagi? Ada 2 orang dah jadi hantu kelas cikgu ni. Okay lah. Okay, terima kasih. Cikgu harap kamu terus hadir. Okay, 100 point dia nak. Stop recording.